Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang misteri bilik mayat. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan tentang misteri bilik mayat. Jadi cerita ni diceritakan oleh seorang jururawat hospital. Jadi cerita ini adalah cerita benar. Dan jururawat tersebut dia ada sempat gambar bilik mayat tersebut, di mana lorong tersebut memang lorong bilik mayat, dan ada satu bilik mayat terbuka dan ada sekujur mayat di atas, macam katil yang bergerak untuk bawa mayat tu. Jadi memang kalau siapa yang bekerja di hospital tahulah macam mana misterinya, seramnya bilik mayat ni. Dan saya sendiri pernah mengurus mayat gelandangan, mayat yang orang gelandangan. Jadi kami terpaksa urus mayat tersebut di bilik mayat. Jadi memang bilik mayat ni memang kata orang dia ada misteri dia yang tersendirilah. Okey. Jadi jom kita dengar cerita ini. Jadi ceritanya bermula apabila seorang jururawat, jururawat dia bekerja di sebuah hospital lah, hospital kerajaan. Jadi biasanya jururawat dia ada shift siang dan shift malam. Dan memang nurse dia akan bertukar-tukar shift lah. Ya, kadang-kadang dia akan ambil shift siang dan sampai satu masa dia akan ambil shift malam. Okey. Jadi ceritanya bermula apabila nurse tersebut dia ambil shift malam. Dan biasa kalau kamu berada di hospital, kalau shift malam ni memang agak sunyi di hospital. Kalau kamu biasa menjaga orang sakit, saya pernah jaga anak saya sakit dan memang suasana malam memang sunyi dan seram. Dan bermulalah nurse tersebut menjaga pada sekitar tengah malam. Dan biasanya kalau bilik ward ni, kalau malam dia akan tutup lampu. Tapi tidak semualah, ada 1-2 lampu hidup biasanya di kawasan kaunter nurse lah. Ya. Dan ward-ward lain akan matikan lampu. Dan lorong bilik mayat tersebut pun mati. Kalau tidak ada kes orang mati. Kalau ada orang mati ataupun mayat barulah lorong tersebut hidup lampu dan bilik mayat terbuka. Dan ada orang lah yang akan mengurusnya. Jadi bermulalah malam. Sekitar jam 11-12 malam itu. Suasana sunyi, sepi. Pesakit-pesakit pun semua tidur. Ya, penjaga pun tidur. Dan tiba-tiba ada satu pesakit di satu bilik lah. Bilik hujung. Pesakit tu memanggil nurse. Biasanya pesakit yang tidak ada orang jaga ni lah, mereka terpaksa urus. Jadi nurse ni dia 2 orang lah, satu si Siti dan satu Kak Wawa. Jadi mereka pun yang sedar, ada pesakit panggil. Jadi mereka pun pergilah lihat pesakit. Dan biasalah pesakit ni kalau yang tidak ada orang jaga ni mereka terpaksa uruskan lah. Dan bila mereka cek, pesakit tu badan dia macam panas lah, lelaki tua lah, uzur sudah. Nurse, tolong lapkan badanku nurse dengan air nurse, panas nurse. Jadi orang pun tugas diorang lah untuk lap. Jadi mereka macam lap lah supaya badan pakcik itu tidak panas lah. Jadi semasa diorang lap badan pakcik itu, tiba-tiba telefon berdering di kaunter mereka. Jadi untuk ke kaunter tu dia perlu keluar dari ward dan pergi ke kaunternya lah. Dan untuk lalu ke kaunternya tu dia akan lalu lorong bilik mayat. Jadi dia pertamanya dia tidak endah pun lah, ya. Jadi dia berbunyi telefon tu. Jadi Kak Wawa tu, Siti kau pergi ke kaunter tu tengok siapa orang call. Jadi yalah Kak, saya pergi. Jadi dia pun lalu lah. Dan bila dia lalu sampai ke lorong bilik mayat tu, dia tengok lorong
tersebut, lampu dia hidup. Bermaksud bila hidup, ada kes mayat lah. Dan bila dia toleh, pintu bilik mayat tersebut terbuka dan dia nampak ada sekujur mayat di atas katil yang untuk bawa mayat tu. Uish, dia pun yang astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dia pun lalu jalan dengan cepat pergi ke kaunter dan sambut telefon lah. Dia sambut telefon, dia hanya doktor untuk bagi tanyalah tentang pesakit liwat. Kemudian dia letak kembali telefon dan dia masih risau. Dia fikir macam tak ada pula nampak siapa-siapa yang bawa mayat kan, ataupun suara orang ada kes kah. Kalau ada pun mesti bising macam suara orang yang bawa mayat, biasalah ya. Tapi ni tiada, tiba-tiba saja lorong tersebut hidup dan ada mayat. Jadi dia terpaksa kembali semula ke bilik ya, yang tempat Kak Wawa dengan pesakit itulah. Jadi dia sudah mulai berdebar untuk lalu lorong bilik mayat tersebut. Dan bila dia lalu sekali lagi dan dia tidak toleh, dia hanya ekor mata saja. Bila dia lihat lorong tu masih lagi lampu dia hidup dan dia tengok masih ada lagi mayat baring di atas katil. Bilik mayat tersebut terbuka dan ada satu mayat, sekujur mayat baring. Dia terus berdebar-debar. Astagfirullahaladzim, betul, memang betul bilik mayat tersebut terbuka. Dia pun lajukan lagi jalannya terus menuju ke tempat Kak Wawa dengan muka yang pucat. Kak Wawa ni pun terkejut. Siti, kau ni kenapa ni? Macam jumpa hantu siap, kau jumpa lagi ya? Siti pun beritahu dengan Kak Wawa. Dia cakap, Kak, bilik mayat terbuka dan lorong bilik mayat tersebut hidup lampu. Mana ada orang meninggal? Laporan orang meninggal malam-malam ni. Kalau tidak mesti ada bising-bising orang bawa mayat. Betul Kak, dia cakap. Bilik mayat itu terbuka dan ada mayat di dalamnya. Kau biar betul Kak. Jadi dorang ambil keputusan, dia dengan Kak Wawa ni ambil keputusan untuk tengok betulkah bilik mayat tersebut terbuka. Jadi mereka berdua pun pergilah ya, pergi dalam keadaan takut. Kau dulu lah. Begitulah kan. Jadi Kak Wawa ni di depan, dia di belakang, sambil pegang bajunya. Kau cepatlah sikit. Begitu. Jadi sampai di luar bilik wat tu, sampai ke lorong tu, dorang cuba tengok, kira macam tengok sedikit. Dan bila tengok, guys, lorong tersebut masih lagi hidup lampunya. Dan bila mereka lihat, mayat tersebut masih lagi baring di katil. Dan mereka teriak. Ya, Kak Wawa tu teriak. Woi, dia cakap, kalau kau syaitan, pergi kau dari sini. Jangan ganggu kami. Dia cakap begitu. Tapi suasana sunyi. Dan sekali lagi Kak Wawa tu cakap, woi, kalau kau syaitan, pergi kau dari sini. Jangan ganggu kami. Dan bila mereka lihat mayat yang tidur di atas katil itu tiba-tiba bergerak seperti ditarik. Lari dorang pergi tempat pesakit tu semula. Lari. Ya Allah, betulkah ni Wawa? Betulkah ni Siti? Astagfirullahalazim. Istighfar Pak. Jantung dorang yang berdebar. Kalau saya lah dalam situasi tersebut, balik rumah terus. Okay, jadi diorang pun beristighfar banyak-banyak, baca doa banyak-banyak. Diorang sudah takut, sudah balik untuk ke kaunter diorang semula. Tapi mau tidak mau mereka memang terpaksa balik ke kaunter mereka semula. Tapi mereka tunggu keadaan menjadi reda. Jantung mereka masih yang terkejut, tiba-tiba nampak mayat tu bergerak. Siapa nak takut ya? Tiba-tiba mayat bergerak begitu. Nasib baik nak melompat. Kau melompat macam pocong. Lagi seram guys. Jadi selepas dorang urus pesakit tu, mereka macam berfikir dua kali. Mau balik lorong atau tidak? Mau balik lorong atau tidak? Mau balik lorong atau tidak? Pergi atau tidak? Macam yang mau pergi. Nanti dah dulu. Memang terpaksa balik ke kaunter jururawat. Jadi mereka pun berdua pergi. Rapat sekali lagi. Cepatlah ke, laju. Tapi mereka
kata orang berjalan yang laju macam lari lah kata orang. Jadi orang pun kira 1, 2, 3 lalu. Dan bila mereka lalu semula menuju ke kaunter, lorong bilik mayat tersebut, lampu dia mati dan pintu bilik mayat tersebut tertutup. Dan bila mereka tengok je lampu dan pintu mayat tertutup, mereka saling memandang. Jadi apa yang diorang nampak tadi? Lari terus pergi ke kaunter guys, sambil diorang yang Astagfirullahaladzim, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Satu malam tu mereka tidak dapat tidur. Dan selepas kejadian itu, kedua-dua nurse ni diceritakan demam guys, demam. Mungkin ketakutan yang melampau tu mungkin ataupun keteguran menyebabkan mereka demam. Jadi guys, itulah dia kisah dia, misteri bilik mayat. Jadi siapa-siapa yang pernah bekerja di hospital ni, terutama berhampiran dengan bilik mayat, mesti tahulah kisah-kisah misteri dan seram. Jadi guys, tidak kiralah kamu bekerja nurse kah, kamu bekerja pengawal keselamatan kah, kalau bekerja yang ada shift malam ni, kalau boleh sebelum pergi kerja tu bacalah doa, mohon kepada Allah agar dilindungi daripada gangguan jin dan syaitan. Sebab jin dan syaitan ni memang diorang sudah berjanji untuk menyesatkan manusia. Dan benda ni, jin syaitan ni, kalau benda ni kita takut, mereka akan berani untuk mengganggu kita. Ya. Dan kalau kita berani, diorang tidak akan ganggu mereka. Apalagi kalau kita baca doa ni pendinding kepada kita. Jadi mereka tidak akan berani ganggu kalau kita baca doa. Jadi guys, setakat itu saja cerita misteri bilik mayat. Moga cerita ini dapat menyeramkan diri anda. Jadi kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Jumpa lagi. Ali Bosku. Assalamualaikum.